Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kita sudah pun sampai hampir ke penghujung Ramadan. Kita dah masukkan penghujung Ramadan ini, dan diharapkan semoga apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan tahun ini akan sentiasa diberkati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan juga segala amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga akan menjadi Ramadan yang lebih baik kepada umat kita daripada Ramadan yang telah lalu, insya-Allah. Baik, kita dah ada minggu ni masuk minggu yang keempat, kita bersama-sama bersolat beriftar, bermula daripada iftar, solat maghrib, solat isyak, tarawih dan juga solat witir, serta diikuti dengan sedikit sebanyak tazkirah selepas kita bersolat tarawih dan witir. Dan alhamdulillah masuk malam ni kita dah pergi ke rumah yang keempat, yang bermula daripada rumah Nur Nadira kepada rumah Iwan, lepas tu baru rumah Nanai, dan kali ini masuk rumah masuk. Mudah-mudahan keempat rumah ini juga akan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Apa maksud kuburan? Kubur ni ada tempat yang sunyi sepi, tak ada banyak penghuni malam dan sebagainya. Jadi maksudnya jangan jadikan rumah kita ni sunyi sepi daripada melaksanakan ibadah solat dan membaca Al-Quran. Ini dia punya maksudnya. Dan tadi kuburan itu adalah kata-kata kias. Kias dalam bahasa Arab, dalam uslub ilmu balaghah, dia dikenal sebagai bahasa majaz. Majaz ni kias. Dalam bahasa hakiki dia bukan kias, dia direct translation. Dan kita dah masuk bab minggu pertama pengenalan kita tentang bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan, apa nama-nama bulan Ramadan selain daripada Ramadan ni. Dia ada juga dikenali sebagai Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Kita dah kenal tu semua sebagai bulan madrasah, bulan pengampunan, dikenali sebagai bulan Ramadan Al-Maghfirah, maghfirah pengampunan. Dan minggu kedua kita dah masuk bab topik, kita bincangkan tentang kelebihan berpuasa, bersolat tarawih. Lagi apa lagi kita dah bincang, kan? Sahur. Bincang bersahur. Kita dah bincang tentang kelebihan bersahur, fadilat bersahur yang mempunyai keberkahan di dalam sahur dan sebagainya. Baik, masuk penghujung minggu ni, yang terakhir kita bertazkirah kali ini, kita masuk tentang bab adab kita berhari raya. Kenapa Pak Usul masukkan adab yang berhari raya ni pada penghujung tarawih ni? Sebab kita bila kata berakhirnya Ramadan, kita dah berhampiran dengan menyambut hari raya. Jadi hari raya ni dia ada adab-adab tertentu. Kita tak nak adab kita ni sekedar dalam bulan Ramadan saja. Luar Ramadan bila masuk hari raya semua hilang. Kita bulan Ramadan bukan hebat lagi. Ya, boleh tahan puasa, tahan lapar dahaga, tahan urut, semua solat tak tinggal. Belum masuk waktu maghrib, dah tunggu waktu maghrib. Adakah kita tunggu waktu maghrib lepas hari raya nanti? Ingat tengok ada macam number one memang tunggu maghrib lah. Waktu lain tak nak macam dulu. Maghrib is number one, priority. Nak dalam bulan puasa waktu maghrib cip ya buat rehut, buat azan. Cuba korang buat gini kat luar Ramadan, kan bagus. Lalu kita punya Ramadan ni terhenti bila habis Ramadan habis. Lepas tu kita kena preserve dia punya amalan-amalan ni. Sebab apa kita kena preserve? Sebab kita dah dilatih dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni juga dikenal sebagai bulan madrasah. Madrasah maknanya apa? Tempat pendidikan. Kita anak kita di sekolah madrasah, mendidik anak-anak kita untuk jadi orang yang berilmu, jadi orang yang bijak, jadi orang yang pandai dan sebagainya. Dan kita pun sebenarnya dalam Ramadan ni dah didik kita.
Tapi apa maknanya kalau dia didik dalam Ramadan, dia bila keluar Ramadan dah habis dah semua. Dia tak ada apa-apa makna pun. Sudah. Kita tak nak tengok. Kita nak dalam kehidupan kita ni, dia ada satu perubahan dalam kehidupan diri kita. Perubahan dia dari sudut percakapan dia, daripada sudut amalan kita seharian, dari sudut kita berinteraksi sesama keluarga, sesama jiran tetangga, sahabat andai, macam siapa saja. Dari sudut ibadahnya kita mesti ada perubahan. Jangan pimai-pimai tantu. Masuk Ramadan macam gitu, keluar Ramadan pun macam gitu. Jadi maknanya Ramadan tidak membawa apa-apa manfaat atau makna dalam kehidupan kita. Wasted. Kita bukan baru pertama kali jumpa Ramadan tahun ini. Kita dah jumpa berapa kali dah. Tak, bergantung pada umur masing-masing. Aku sudah 58 tahun, 58 kali jumpa Ramadan. 58 kali Ramadan datang, 58 kali Ramadan pergi, macam gitu je kita pay pattern cetak dia gitu, tak ada apa-apa perubahan. Baik jangan ada Ramadan. Ya, make no difference. So kita kena ambil iktibar, untuk adakan perubahan sikap. Salah satu daripada dia, Pak Usul boleh ambil contoh. Kalau Pak Usul suruh korang pilih antara ulat bulu dengan kupu-kupu, korang nak pilih mana satu untuk cara? Korang nak pilih apa? Ulat bulu ke kupu-kupu? Izan, kenapa nak pilih kupu ke ulat bulu ke kupu-kupu? Kupu-kupu. Betul tak? Semua orang nak kupu-kupu. Pak nak pilih mana Pak? Kupu-kupu. Semua orang nak pilih ulat bulu. Betul tak? Kenapa korang tak nak pilih dari ulat bulu? Semua nak pilih kupu-kupu. Sedangkan ulat bulu ni, kupu-kupu ni berasal dari ulat bulu juga sebenarnya. Betul tak? Tapi semua pilih kupu-kupu, tak nak pilih ulat bulu. Sebab apa korang tak nak pilih? Tak cantik, kupu-kupu ulat bulu, tak boleh terbang, tak beri manfaat pada manusia. Berbulu. Berbulu-bulu. Lepas tu dia cuma boleh merangkak, tak ada apa-apa manfaat pada kita, tak? Tapi kita jangan lupa, kupu-kupu pun berasal daripada ulat bulu. Tak? Caterpillar. Kupu-kupu. Ya. Kalau kupu-kupu orang suka, tapi yang ulat bulu orang tak suka. Betul tak? Kita pun nak kena jadi macam ulat bulu, berubah menjadi kupu-kupu. Macam mana ulat bulu boleh jadi kupu-kupu? Dia bukan tank magic, tak? Ulat bulu bukan tank magic tu jadi kupu-kupu, tak ada. Dia kena masuk satu proses. Dalam proses tempat yang dia masuk ni, nama dia kepompong. Dalam bahasa orang putih dia panggil kokun. Dia akan masuk for certain period. Untuk beberapa waktu dia masuk, nanti dia tukar dia punya kulit kat dalam tu, dalam kepompong dia tukar dia punya structure sebenarnya, body dia tukar. Bila dia keluar jadi kupu-kupu, dia boleh berterbangan. So kita pun nak jadikan Ramadan kita ni macam kepompong. Masuk Ramadan, kita tukar perangai kita, tukar sikap kita, tukar akhlak, tukar. Bila keluar Ramadan kita bertambah baik. Ini matlamat kita kat dalam bulan Ramadan. Bukan masuk macam ulat bulu, keluar pun macam ulat bulu. Masuk merangkak, keluar pun merangkak. Maknanya tak ada bawa apa-apa kesan ke pompong dalam Ramadan ni, tak ada apa-apa bagi kita. Nampak tak analogi ni? Kupu-kupu ni, sebelum dia masuk dia jadi ulat bulu. Dia dalam ni, dia punya perubahan, dia punya changes dalam kepompong. Dia keluar dari kupu-kupu. So kita nak changes kita ni dalam Ramadan. Kita kena ambil iktibar. Allah tunjuk kita banyak ciptaan dia, sama ada kita sedar atau tak sedar. Betul tak? Baik. Sebelum kita masuk beradab berhari raya, Pak Usul nak tanya dulu, apa beza antara adab dengan akhlak? Semua jam. Siapa hire mother tongue? Apa hire mother tongue? beza antara adab dengan akhlak?
How to elaborate Izan? Kalau biadab tahu lah. Asyik Izan tadi kena. Ya Syekh. Pasal ada punting selalu. Sampai ada punting. Baru depan jadi kau punting ke lah. Depan terlanya. Jangan baru dia tak. Dah sampai hujung dia. Punting guys, punting. Aku rasa malam ni malam kadar lah. Pasal dia datang. Alhamdulillah. Amin. Dia ni lain, dia keluar je terus kubu-kubu. Dia buka bulu. Dia tu kubu-kubu. Dia terbang. Datang. Okey. Adab ni, semua orang ada adab. Semua orang ada adab, termasuk orang kafir pun ada adab. Orang Cina, orang India, orang pun ada yang baik. Orang India, orang Cina ada yang baik. Orang pun ada adab. Tapi akhlak belum tentu orang ada. Akhlak ni adalah satu benda yang khusus orang-orang Islam ni. Ini beza adab dengan akhlak. Adab, kita boleh buat dia, kita create dia adab. Kita cipta adab kita bersopan santun, kita boleh create dia. Akhlak, kita tak boleh create. Allah yang createkan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Allah punya tugas. Baik, kita tengok dulu ayat Quran Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Nah, surah ini berbunyi, ayat ini berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa maksud dia? Okey, kita tengok khalaq. Ini perkataan rupa daripada akhlak. Khalaq ni daripada akhlak. Maksud ayat ni, dan tidak aku menciptakan. Maknanya Allah yang menciptakan. Allah ini antara sifat dia sifat yang khalik. Khalik ni maha pencipta. Majid khalik. Dia bukan majid khalik tau, majid khalik. Dia pada perkataan khalik. Kan? Maknanya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada-Ku. Allah cipta kita bukan untuk enjoy. Allah cipta kita untuk beribadah kepada Dia. Nah, ibadah, semua benda perkara yang kita buat dia boleh jadi ibadah kalau kita niatkan untuk beribadah. Ibadah bukan sekadar atas sejadah. Kita nak pergi kerja besok, kita niatkan kita ni nak pergi cari rezeki untuk beri nafkah kepada anak isteri, kita jadi ibadah. Kita nak makan, kita baca doa dan supaya makanan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Supaya makanan itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kita kesihatan untuk kita lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Semua bergantung pada niat. Kalau kita niat ibadah, dia dapat ibadah. Kalau kita tak niat, kita pergi kerja pergi biasa saja, kita dapat gaji tapi tak dapat pahala. Kita nak dua-dua. Gaji dapat, pahala dapat. Makan, baca doa jadi ibadah, dengan niat untuk beribadah, pahala dapat, kesihatan pun dapat. Kita nak dua-dua sekali. Nah, semua bergantung pada niat. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda dengan hadis yang ini, hadis yang masyhur, hadis tentang hijrah. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin. Siapa Abi Hafsin? Makna Abi ni bapa, Hafsin ni singa. Daripada Amirul Mu'minin, bapa singa. Siapa bapa singa ni? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab dia nama gelaran bapa singa. Maknanya dia garang. Wan nama gelaran Wan apa? Wan Dragon. Bizan Tiger. Noman apa nama gelaran Noman? Baby boy. Pergi terjun sekarang. Macam lembut je. Pakai nama Wan lah sikit. Noman bin nama gelaran bapa singa. Harus style. Macam kita mic. Apa-apa tak nak mau brutal sikit. Umar gerak. Ini macam Boy Jaya ni. Ada abang-abang Umar. Gelek dengan Boy Jaya tu. Okey.
Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni berkata, sami'tu ni mendengar. Maknanya Sayyidina Umar kata apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda. Nah, sami dengar. Kalau ada dua hadis yang sahih, nak ambil hadis macam tu. Ada ulama tengok dari sudut yang ini Nabi cakap, yang ini Nabi buat, dia akan ambil apa yang Nabi cakap lagi buat. Dua-dua sahih, tapi ambil yang Nabi cakap dulu. Sebab apa yang Nabi buat, dia sahih, tapi dia kemungkinan dia adalah hadis yang khusus untuk Nabi saja. Lepas tu Nabi buat, Nabi tak cakap. Kalau Nabi cakap, maknanya untuk kita. Jadi dia important. So, hadis ini adalah hadis yang Nabi cakap. Sebab itu Zainal Umar kata, aku dengar. Kalau apa yang Nabi buat, dia tak kata sami tu. Dia akan kata, aku melihat Rasulullah SAW telah apa buat. Itu aku melihat tu Rasulullah buat. Tapi ni dia dengar. Okay, apa Rasulullah cakap yang dia dengar? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis ni tentang hijrah, peristiwa. Dia orang tanya dia kan, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikuti apa yang diniatkannya. Nah, sebab itu kita nak dekat Hari Raya ni, datang ziarah Hari Raya bukan sebagai saja-saja datang Hari Raya macam jadi budaya saja-saja bulan puasa lah. Bukan, kita kena niat puasa kita untuk beribadah. Kita kena niat jalan raya ni, ziarah orang tua pun sebagai ibadah juga. Sebab Allah SWT suruh, nah, kita bermuamalat sesama manusia. Nah, ada perhubungan kita dengan Allah, ada juga perhubungan kita dengan manusia. Lepas tu dia ada ayat yang berbunyi apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ni ada perhubungan dengan Allah, kita juga ada perhubungan dengan manusia. Nah, sebab tu kena sekali-sekali datang. Dia sebenarnya bukan raya, dia minta maaf ni hari-hari. Tapi masalahnya kita mampu ke hari-hari nak datang. Itulah. Jadi kita jadikanlah Hari Raya ni sebagai platform untuk ambil kesempatan datang ziarah, minta maaf dan sebagainya. Ini paling penting. Hadis ni diriwayatkan oleh banyak perawi. Kenapa dia banyak perawi mereka? Sebab hadis ni adalah hadis mutawatir. Maknanya ramai orang yang dengar Nabi cakap. Dia hadis mutawatir. Kalau satu orang yang saya dengar, dia panggil hadis tu hadis ahad. Hadis mutawatir ni dia lebih kuat daripada kedudukan dia punya ranking hadis. Sebab banyak sahabat dengar, Wan dengar, Roman dengar, semua dengar Pak Musa dekat. Betul lah Pak Musa dekat. Jadi mana ini yang kuat kita ranking. Okay. Sebelum kita pergi buat adab ni, kita tengok dulu perkataan Holam Kof ni. Halak. Laqad khalaqnal insan. Insan ni manusia. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik yang Allah ciptakan. Okay, apa maksud dia? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah cipta kita ni dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kat mana perkataan cipta ni? Khalaq. Maknanya akhlak kita yang baik ni Allah yang ciptakan. Jadi adab kita boleh buat, kita boleh create dia. Akhlak urusan Allah. Kalau kita beradab, insya-Allah Allah akan kasih kita akhlak yang baik. Allah akan kasih kita akhlak yang mulia. Dan daripada akhlak ini baru akan wujudnya keberkahan dalam kehidupan kita. Apa nak keberkahan, mesti nak ada akhlak. Nak ada akhlak, mesti nak ada adab. Baru Allah kasih kita dia punya reward. Orang yang beradab ni Allah kasih reward akhlak yang baik. Rasulullah SAW bila sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Rasulullah? Sayyidatina Aisyah kata apa? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ibaratkan macam Al-Quran dia, itu akhlak Rasulullah. Maknanya apa? Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang mulia, akhlak yang suci, akhlak yang baik. Sebab tu Al-Quran martabat dia paling tinggi, the highest ranking of everything. So Sayyidatina Aisyah letakkan Rasulullah punya akhlak macam Al-Quran dia. Nah, okey. Yang ni pula surah Al-A'raf. Ad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Apa maksud ayat ni? Yang bermaksud dan beribadah. Allah suruh kita beribadah dengan mengikhlaskan
amal agama kamu kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Nah, demikian pula lah kamu akan dikembalikan kepada dia. Baik. Allah suruh kita beribadah dengan mengikhlaskan diri. Tadi Pak Ucu dah bilang ziarah rumah orang pun ibadah. Ikhlaskan diri kita minta maaf dengan dia. Jangan dia sarak-sarak, jangan sama raya Pak Ucu, minta maaf saya batin. Macam ini belum tentu, belum ada keikhlasan lagi, belum tahu lagi. Belum ada persen solid lagi juga. Betul-betul kena ikhlas, kena luah kan. Kena zahirkan. Itu dia ibadah yang ikhlas. Baik. Sebagaimana Allah telah ciptakan kita ni, ya, daripada permulaan suci bersih. Nanti kita nak balik pada Allah pun, Allah nak kita balik dalam keadaan suci bersih juga. Suci bersih ni Allah nak kita balik sebagai fitrah. Fitrah ni suci. Sebab itu kita cakap selamat hari raya Aidilfitri. Fitri ni daripada perkataan fitrah. Ini fitri ni perkataan fitrah. Sebab itu kita bukan just ikut adat budaya salam, tak. Adat budaya salam betul, tapi nak mencucikan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Dengan Allah okey, kita boleh minta ampun, bertaubat dan sebagainya. Dengan manusia belum tahu orang nak maafkan dia. Orang boleh cakap depan, belakang kita tak tahu. Sebab tu kena jumpa dia, minta maaf. Ini kaedah dia. Dengan Allah no problem. Sebab Allah no problem. Sebab Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rafur, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia penyayang ke semua? Manusia semua pengampun, belum tahu. Sebab tu kita nak kena datang ziarah rumah orang tua, saudara mara, sahabat anda. Kalau ada dosa, minta maaf. Okey, ini Bapak saya bilang cuma nak minta maaf tu adalah ada adab tertentu. Sebagai orang Melayu kita ada adab tertentu. Pelajarilah ilmu adab, kerana tanpa adab akan hilang keberkahan. Keberkahan akan lahir melalui akhlak, dan akhlak akan lahir melalui adab. Sama tak ada pemandangan. Ini dia kata akhlak. Kita tengok ulama-ulama terdahulu, dia orang nak belajar sesuatu ilmu agama. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia belajar ilmu adab selama 30 tahun, baru dia belajar ilmu agama 20 tahun. Adab dia belajar lebih daripada ilmu agama. Ini baru champion dia ulama. Nah, dia orang belajar, kata Abdullah bin Mubarak, ahli sufi daripada kota Basrah. Dia pula bilang, kalau nak masak kuih kan kita taruh garam dengan tepung, kita uli kan. Jadikanlah ilmumu umpama garam dan adabmu tu umpamakan tepung. Antara garam dengan tepung mana banyak? Tepung. Tepung lagi banyak. Jadi adab mesti nak banyak, ilmu sikit tak apa. Biar kita kurang ilmu, jangan sampai tak ada adab. Adab mesti nak preserve. Kalau kita banyak ilmu, tak ada adab, percayalah kata Pak Busu, ilmu kita tak akan bawa ke mana. Sebab tu tak ada keberkahan. Ilmu tak ada keberkahan. So no point. Orang boleh pergi universiti, graduate, ambil mana-mana kat luar negeri, PhD ke apa. Tapi kalau tak ada adab, kita knowledge tak ada buat apa-apa manfaat. Biar kurang ilmu, tapi jangan tak ada adab. This is very important. Baru datang keberkahan. Sebab keberkahan ini hanya wujud bila kita beradab dengan sesuatu ilmu, baru keberkahan ilmu itu datang. This is very important. Akhlak ni daripada perkataan khalam qaf. Dan khalam qaf ini yang jadi khalik. Khalik ni apa? Allah ni dia sifat antaranya sifat khalik. Khalik Maha Pencipta. Allah yang menciptakan dia hidup tak? Okey. Seterusnya lagi kita masuk tentang kepentingan akhlak melalui hadis. Dulu kita tengok apa kepentingan akhlak ni. Ya. Dia berkata khalam qaf ni. Bu'istu liutammima salih al-akhlaq. Maksudnya apa? Ini Rasulullah bilang, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah dah ajar kita dah tentang akhlak mulia. Kita yang tak nak ikut sunnah Nabi untuk dapatkan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW, akhlak dia mulia bukan baru dia jadi Nabi umur 40 tahun baru dia mulia, tak.
sikit hari ada kontroversi dekat Malaysia. Ni hadis cakap apa? Rasulullah umur dia 40 tahun, baru kita sayang dia, baru akhlak dia mulia sebab dia jadi rasul pada umur 40 tahun. Sebelum tu dia macam mama-mama biasa, mama-mama kampung dia cakap. Banyak ulama menentang hadis. Maknanya kita tak beradab. Rasulullah ni kita kena sayang dia bukan setelah dia jadi Nabi. Dia dalam kandungan ibu dia lagi, dia Allah dah pelihara dia dah. Dia waktu peringkat kanak-kanak lagi, dia dikenal lagi sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Nama gelaran dia Al-Amin. Ada satu kisah terjadi dekat depan Kaabah. Bila batu Hajar Aswad jatuh, ada yang katakan musim banjir jatuh, semua merebut-rebut nak taruh balik. Kabilah-kabilah Arab ni banyak, semua merebut. Ini kabilah nak taruh, ini kabilah nak taruh, jadi bergaduh pasal batu Hajar Aswad keping itu pasal. Contohnya macam inilah. Semua kabilah pergi ketua-ketua macam ketua orang Boyan nak taruh, ketua orang Jawa nak taruh, orang Banjar pergi ketua nak taruh, orang Bugis pergi ketua bergaduh. Sebab apa dah bergaduh? Dia nak nama, oh ni orang Banjar yang taruh. So nak pakai pride. Nah, bergaduh sampai last satu orang kata apa, okey dah, jangan gaduh. Kita tunggu siapa yang pertama masuk dekat kawasan Kaabah ni, kita suruh dia yang taruh. Habis cerita. Nak, orang tunggu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang pertama masuk kawasan Kaabah. Masuk daripada mana? Masuk dari pintu Babus Salam. Babus Salam ni antara Safa dengan Marwah. Diorang nampak, itu dia Al-Amin dah datang. Nah, diorang dah kenal dia sebagai Al-Amin. Kita suruh Al-Amin yang datang. Al-Amin tau, masih kanak-kanak lagi jalan. Al-Amin lah, kita suruh Al-Amin. Tapi Rasulullah SAW waktu dia kanak-kanak, dia dah bersifat tidak selfish. Nah, dia tidak mementingkan diri dia sendiri. Dia tak nak taruh seorang-seorang dia bilang. Dia pakai ini kereda ni. Kereda ni sunnah Nabi ni. Nabi buka sampai kereda, Nabi tebarkan kat depan Kaabah. Nabi angkat batu Hajar Aswad letak kat tengah. Ini ketua Banjar, ketua Boyan, ketua Jawa, ketua Bugis perangkat. Jadi semua ada peranan masukkan balik batu. Orang angkat, Rasulullah tampalkan balik. So kalau dapat penjuru ni angkat batu Hajar Aswad, tak ada orang boleh cakap aku puak yang masuk. Kalau kau puak, kalau aku puak tak angkat, tak boleh masuk. So semua ada orang berbahagian. Rasulullah berujar. Ini kelebihan akhlak Nabi SAW. Ini perkataan Khalam Qaf juga. Khalam Qaf yang ni pula, kaum mukminin yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik akhlaknya. Dia tak kata yang paling sempurna imannya adalah yang paling banyak ilmunya. Dia tak cakap ilmu, dia kata akhlaknya. Maknanya akhlak ni benda yang penting. Ini pun ada lagi tentang akhlak. Khalam Qaf juga. Ini pula apa pula dia bilang, sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seseorang mukmin orang yang beriman adalah akhlak yang baik. Bukan orang yang paling banyak amal ibadah tu yang jadi berat timbangan, tapi akhlak yang baik, kata Rasulullah. Banyak hadis tentang akhlak ni kalau nak berbuat. Nah, okey, kita tengok yang ni pula. Ada dua perkataan akhlak dari Abu Zar. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah keburukan dosa dengan kebaikan. Maknanya setiap benda yang kita buat baik ini, dosa akan hilang. Nah, macam dia iris lah, kita beri pahala, dia tampal kita punya dosa. Banyak buat baik maksud dia lah. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bukan akhlak kita ni pada Allah saja, dengan manusia pun kita kena berakhlak. Ini kelebihan akhlak. Sebab kita mempunyai perhubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Kita juga ada hubungan dengan manusia. Sebab tu perhubungan manusia ni, nak akhlak yang baik, kena minta maaf, kena minta ampun dengan manusia ni. Bila sebaik-baiknya waktu hari-hari lah. Tapi kalau tak mampu, at least kita adakan satu simbolik, sekurang-kurangnya waktu hari raya. Sebab hari raya ni dah jadi macam adat dan budaya tradisi orang Melayu kita. Dan kita ambil kesempatan ni, masukkan juga sekali. Lepas tu nak datang hari raya rumah orang ni, ada adab dia yang tertentu.
Nanti kita akan bincangkan ada adab. Apakah ada adab kita berhari raya? Apa matlamat kita berhari raya? Sebab kita nak memohon keampunan. Kadang-kadang kita buat salah pada orang, kita tak perasan. Nah, kita tak boleh kata kita tak ada salah. Sebab hadis Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'un, khairu khata'un nawat tawabun. Maksudnya apa? Kullu bani Adam, semua anak Adam khata'un, mempunyai dosa ataupun kesalahan. Khairu, sebaik-baiknya. Khairu khata'un nawat tawabun, sebaik-baik mereka yang mempunyai dosa adalah segera kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Kenalah jumpa dia, minta maaf. Nah, ini penting. Sebab kita dah tahu bulan Ramadan ni bulan maghfirah, yang kita dapat pengampunan dari Allah Ta'ala. Tiba-tiba pula keluar Ramadan dapat dosa pula. Buat apa? Masuk nak bersihkan dosa, dah keluar dapat dosa balik. Masuk dosa, apa hilang, keluar dapat balik. Buat apa? Kita nak masuk, hilang, keluar pun kita try maintain. Alah, nak kata tak ada dosa mustahil lah. Kita pun bukan malaikat, minimizekan dosa. Tapi sama je macam gitu, tiap-tiap tahun tak ada perbezaan. So make no difference. So what's the point of ada Ramadan? What's the point of tak makan, tak minum? What's the point of main tarawih? Kalau tak ada apa-apa perbezaan. Nah, sebab tu kita kena pastikan benda ni, bila dia masuk dah bersih, keluar. Sebab kalau masuk tak bersih, keluar tak bersih, rugi. Kita rugi. Ada satu kisah, aku nak ceritakan. Rasulullah SAW ketika naik tangga mimbar di Masjid Nabawi, during that time, zaman Nabi, tangga mimbar nak naik Masjid Nabawi bermimbar ni ada 3 anak tangga. Sebab itu korang tengok satu dunia punya masjid, mimbar minimum 3 anak tangga. Minimum. Kalau tangga dia tinggi, macam Masjid Nabawi sekarang dah lain lah, dah renovate, dah tinggi, Masjid Sultan tinggi. Korang try kira dia punya anak tangga, mesti ganjil. Dia tak buat genap. Korang duduk hari Sultan, korang kira ganjil. Semua masjid minimum 3 anak tangga. Kalau mimbar dah tinggi, dia buat 5 anak tangga, atau 7 atau 9, dia mesti nak ganjil. Sebab mengikut sunnah Nabi punya mimbar ganjil. Tapi zaman Nabi 3 anak tangga naik mimbar. Sebab itu bila Nabi nak naik, biasanya kalau kita biasa main Jumaat, kita nampak siapa lelaki main Jumaat, perasan tak korang main Jumaat, tengok imam dia ambil tongkat dengan Bilal kan, Inna Allah malakan, dia handover. Lepas tu imam ni naik, dia tak akan naik macam kita naik tangga rumah, step by step. Dia satu tangga, dia berhenti, satu tangga, dia berhenti. Tapi itu cara adab dia, itu sunnah. Nah, dan zaman kita hari ini, Bilal akan buat apa? Baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad, yang tadi tu dalam tarawih Pak Usman masukkan selawat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Itu nak kasih apa tau? Selawat pelan-pelan tu nak kasih imam sampai atas, timing dia tu. Soon after imam sampai atas, apa imam buat? Imam buka dia punya mic, test suara dia, cakap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus imam duduk. Tak? Bilal akan buat azan kedua. Betul tak? Main Jumaat gini kan? Ini sunnah. Baik, ini nak cerita zaman Nabi pula. Nabi naik 3 anak tangga. Waktu Nabi pijak anak tangga pertama, Nabi berhenti sekejap. Tiba-tiba sahabat dengar Nabi cakap amin. Lepas tu Nabi naik lagi anak tangga kedua. Zaman Nabi tak ada selawat macam kita lah kan? Habis sahabat dia dengar naik tangga kedua, Nabi cakap lagi amin. Naik lagi tangga yang ketiga, Nabi cakap lagi amin. 3 kali amin Nabi sebut. Setiap satu anak tangga Nabi sebut satu amin. 3 anak tangga 3 kali amin Nabi cakap. Sahabat nak tanya, Nabi kena naik mimbar, nak buat khutbah. Okey, tak apa, relax. Nabi turun pada khutbah mimbar. Okey, kasih Nabi solat dulu. Nak, kita turun mimbar kan solat. Okey, solat. Dah habis solat,
Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tadi kami dengar waktu kamu menaiki tangga mimbar, kamu membaca amin sebanyak 3 kali. Doa siapakah yang kamu aminkan ya Rasulullah? Sahabat tanya, doa siapa yang kamu aminkan ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Aku mengaminkan doa daripada malaikat Jibril alaihissalam. Okay, now the question is, agak-agak kurang lah. Malaikat Jibril yang doa, Nabi yang aminkan. Mustajab tak doa tu? Ini bukan Pak Busu yang baca doa, korang yang amin. Masih 50-50 lagi. Kalau Pak Busu yang doa, korang amin, belum confirm lagi. Sekarang korang bayangkan, yang doa ni malaikat Jibril alaihissalam yang amin, amin, amin ni Rasulullah SAW. Macam mustajab tak kakak salah? Mesti mustajab. Nampak tak? Confidentnya kita mesti mustajab. Baik. Sahabat tu bertanya, apakah doa yang dibaca oleh malaikat Jibril ya Rasulullah? Yang Rasulullah aminkan tadi. Sahabat tanyalah nak tahu apa yang malaikat Jibril doakan. Kata Rasulullah SAW, yang pertama tu aku aminkan sebab doa yang pertama malaikat Jibril berdoa, celakalah mereka yang apabila bertemu bulan Ramadan dan bila Ramadan pergi, dosa mereka masih belum terampun. Rasulullah tu cakap amin. Yang nenek mustajab doa Rasulullah kata-kata. Kalau kita masuk Ramadan, banyak dosa, keluar pun dosa tu ada lagi, kita antara golongan orang yang celaka. Sepatutnya Ramadan ni masuk, keluar, bersih daripada dosa. Sebab itu Hari Raya Aidilfitri tadi kita kena kembali kepada fitrah. Fitrah manusia, Allah ciptakan suci bersih. Macam gitu juga kita nak suci bersih segala dosa-dosa kita. Jadi korang sendiri yang cakap mustajab. Sekarang macam masuk Ramadan, keluar, dosa korang nak ensure dia pun bersih. Kalau tak, korang jadi orang celaka. Ini yang doa malaikat Jibril yang amin Rasulullah. Tak? Ini yang pertama doa ni. Yang kedua, apakah doa yang kedua yang kau aminkan ya Rasulullah? Ini semua untuk kita muhasabah diri kita. Tiga-tiga doa ni kita kena ponder balik. Yang kedua kata Rasulullah SAW, celakalah mereka yang sewaktu hidupnya mereka mempunyai kedua orang tua dan bila mereka mati mereka masuk neraka. Itu antara golongan orang yang celaka. Kenapa celaka pula? Maknanya waktu kita hidup kat dunia ni kita ada mak bapak kita tak jaga. Kita masuk neraka pula nanti kat akhirat, kita antara golongan yang celaka. Sebab kita waste, kita pay time. Mak bapak kita ni pemegang kunci syurga, kita tak ambil kunci itu dengan dia. So kita golongan orang yang celaka. Apa maksud ambil kunci dengan dia? Kita kena berjasa dan berbaik dengan dia. This is very important. Kalau kita lahir tak ada mak bapak lain, ini kita jumpa mak bapak kita, tapi kita mati masuk neraka, kita golongan yang celaka. Nah, so this is very important. Maknanya kita kena berjasa dengan kedua orang tu. Sama ada satu mak ke bapak ke, atau mak bapak ke, tak kira. Yang penting kena berjasa dengan diorang. Sebab diorang memegang kunci syurga. Nak masuk syurga mesti nak dapat redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis kata apa? Redha Allah terletak kepada redha kedua orang tua. Kalau orang tua ni tak redha, Allah pun tak redha kita. Nak dapat redha Allah mesti dapat endorse daripada orang tua, baru Allah redha. So this is very important message. Doa yang korang ni cakap mustajab. Nah, yang ketiga, sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah doa yang ketiga pula dari malaikat Jibril Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, doa yang ketiga adalah celakalah mereka yang apabila namaku disebut, mereka tidak berselawat kepada aku. Betul tak? Sebab itu kita tak nak jadi macam orang yang celaka ni. Bila disebut nama Rasulullah kita tak berselawat. Sebab itu kita dengar tak kat mana-mana ceramah bagi orang-orang yang ada ilmu kan, dia sebutnya nama Nabi Muhammad, sekurang-kurangnya dia akan cakap apa? Sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu kita ada masa bukan saja menghadiri majlis ilmu, bukan saja menghadiri mana-mana majlis baca Quran ke mana-mana majlis tazkirah dan sebagainya. Cuba selitkan kita punya time management ni. Hadirkan satu majlis berselawat pada Rasulullah SAW. Singapura banyak majlis selawat. Ustaz PM Fauzi organize, Ustaz Syafi'i, Ustaz apa, banyaklah Singapura banyak majlis selawat. Aku tanya Mami lah. Mami kira PA untuk ustaz-ustaz selawat. Kat masjid mana, hari apa, pukul berapa, korang WhatsApp dia. Datang majlis selawat. Sebab majlis selawat ni jangan main-main. Selawat ni bukan benda yang remeh. Selawat ni antara ibadah yang very special dia. Sebab belum ada ibadah lagi yang Allah suruh Allah membuat tak, kecuali selawat. Allah suruh kita solat, ada tak dalam Quran tunjuk macam ni cara Allah solat? Allah suruh kita bayar zakat, ada tak? Allah tunjuk kita siapa yang Allah bayar? Haji, umrah ada tak? Allah tunjuk, aku pun tawaf, aku pun sa'i. Tapi bukan selawat. Selawat, sebelum Allah suruh kita selawat, Allah dan para malaikat dalam selawat. Inna Allah wa malak, sesungguhnya Allah dan para malaikat Salluna ala Nabi, berselawat ke atas Nabi. Baru Allah suruh kita berkata pula, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Taslima ni beri salam. Sebab itu kita kena perbanyakkan berselawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat, dan juga perbanyakkan salam kepada Rasulullah SAW. Macam mana nak bagi salam? Kalau pergi haji, pergi umrah, jangan sampai tak ziarah makam Nabi SAW. Usul ada pengalaman banyak. Ada dah pernah shopping, dah pernah apa, dah tak nak ziarah sampai Madinah. Tak apalah, kita dah buat umrah lah, Ustaz nak berehat kat Madinah. Dia ingat dia holiday ke kat Madinah. Makan Nabi kat depan hotel. Tak nak ziarah. Macam mana tak nak marah orang tu duit yang muda. Maknanya jahil, tak ada ilmu. Ziarah, orang merangkak pun nak pergi ziarah. Yang bawa wheelchair pun pergi ziarah. Ini jalan kuat lagi, tak apalah tak, saya dah buat umrah lah, saya nak berehat. Penat kalau kita buat haji kat Mekah kemarin. Macam gini ke jemaah pada. Ini pengalaman tu. Dan korang jangan jadi sampai orang macam ni. Korang merangkak pun korang kena pergi ziarah dengan Nabi Muhammad SAW. Bagi salam. Siapa yang ziarahku, kata Nabi, sewaktu aku telah wafat, sama macam dia ziarah aku sewaktu aku hidup. Tak ada duit dah bau nak pergi umrah. Tak ada duit pergi umrah. Ada members, ada saudara mara pergi haji, pergi umrah. Sampaikan salam dia pada Rasulullah. Suruh dia kirim salam. Pak khusus setiap kali pergi haji, pergi umrah, garanti penuh nama nak kirim salam. Pak khusus pun bukan boleh menghadap nak bangun Nabi nak bagi salam. Pak khusus jamak kan ada. Semua ya Rasulullah kan min jamak. Kalau dia ada yang aku jamakkan ni daripada nama-nama orang yang aku jamakkan dah. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, macam-macam salam. Sebab nak baca panjang-panjang, garanti Arab halau. Dari Mami tanya, boleh tak kita menghadap kubur doa? Betul tak? Menghadap makam Nabi kan? Bukan tak boleh-boleh. Cuma ke Arab Saudi ni ada satu Wahabi pula. Dia tak boleh pula kita menghadap kubur. Dia kan kita minta dengan ahli kubur. Sebab tu diorang anti kita minta bertawasul dengan Nabi. Sebab itu diorang anti kita ziarah makam Habib Noor. Dengan kita minta dengan Habib Noor. Orang pergi pasang telinga orang kat Habib Noor pergi makam, diorang minta apa? Wahai Habib Noor, tak. Diorang akan baca Allahumma. Allahumma tu minta dengan apa? Allah. Rabbana. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Melalui apa? Baru dia berwasilah, bertawasul dengan kemuliaan Habib Noor ni yang Allah kurniakan di atas kemuliaan dia lah. Itu dia panggil wasilah. Waktu dah cinta dah pasal wasilah. Nak kita sakit, kalau baik dengan kita siapa? Allah. Ada lah tak payah pergi doktor. Buka aja tekan sembahyang, doa aja Allah kasi aku baik. Tak payah pergi doktor. Kenapa nak pergi doktor? Itulah wasilah. Wasilah ni ada tak dalam Islam? Betul. Nak Rahmat baca doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ala sayyidina Muhammadin wasilah wa fadilah. Wasilah. Apa lagi? Fadilah. Lagi sekali, rewind. Wasilah wal fadilah. Pelan-pelan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatil qa'imah ala sayyidina Muhammadin wasilah wa wasilati. Betul? Ada tak?
cari dulu mana apa makna wasilah. Allah suruh kita berwasilah. Iwan, baca doa kita. Allahu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wasila. Wasilah. Itu lagi satu perkataan wasilah. Ini cari makna dia, apa makna wasilah dalam doa kita. Jangan cakap tak ada bertawasul. Tapi wabi jangan cakap tawasul. Kita talqin pun dia bilang salah, kita tahlil pun salah, kita sambung maulid pun salah. Lantak je lah. Kita buat je. Yang baru ni ada isu pula Pak Busu tak ada kat Masjid Khalid. Cacu cerita Cacu, apa cerita? Tiba-tiba dia marah pula imam solat tarawih 20 rakaat. Dia bilang cuma 8 rakaat saja. Nasib baik imam. Kalau kena Pak Busu minta dia mana hadis 8 rakaat. Jemaah. Amput ni imam tu bayang 20 rakaat kena Hasan Saporizat dia dulu. Kalau kena duty aku nak flank kick dia. Nasib dia baik. Tak tahu ada apa Jaju? Masjid Khalid. Kita buat 20 rakaat. Tapi dah tahu Wahabi pula, oh bid'ah, tak boleh buat 20, dia nak 8. Kasihlah hadis 8. Tak tahu. Berapa dia orang tua ni? Tadi tu tak dengar cerita dengan orang cakap Dia berdekat. Dia tak suka kita buat 20 rakaat. Bukan nak buat 8 kat jalan sudah. Orang nak buat 20 kat kacau. Dekat Madinah, dekat Arab Saudi, pergi Wahabi Arab pun buat 20. Tiba-tiba Arab di Singapura, pergi Wahabi Singapura. Balik lah. Balik lah, aku tak nak. Pada dia 20 ni bid'ah. Nabi tak buat. Kullu bid'ah dolalah. Pada dia semua keburukan. Kullu bid'ah dolalah fitnah. Macam gini tak dalam dalam sini. Kan? Nampak tak? Tak boleh. Saya tak ada pula tu hari Rabu Hari Rabu kan kami. Asal Zaparita hari Rabu. Asal Zaparita hari Rabu. Kalau Selasa saya sebab aku tak ada. Kalau aku kena Selasa aku pun angau juga kadang. Bijak buaya pula. Susah juga. Dan itulah keadaan dia. Okey. Sekarang baru kita share buat adab. Mana nama dia? Oh, dah campur lagi. Okey, adab nak beraya raya. Pertama apa mau cakap melepas. Datang jarah rumah orang dah cantik, pakai kain samping, pakai baju Melayu, jangan lupa pakai songkok. Halo, kamu pakai songkok selalu tidak songkok. Izan mana Izan? Jangan lupa pakai songkok. Songkok pinjam tak pakai. Dia nak songkok dari rumah. Liverpool tak pakai tak apa? Tak, ini penting. Sebab ni merupakan adab. Headdress, adab. Kita mazhab kita Syafi'i agak longgar sikit. Kalau mazhab Imam Syafi'i baru sudah bilang tadi, hantar tak songkok sapu tangan dia akan ikat kat kepala. Tanjak lah tahun ni. Kita nak minta maaf orang kita pakai songkok. Orang yang nak maafkan kita pun kena pakai songkok. Ya, betul. Dua-dua, both party. Okay, Pak Usu tunjuk macam ni. Pak Usu freestyle lah kat rumah Pak Usu Tanya Pak Usu, tanya anak-anak Pak Usu. Songkok takkan nak pakai tadi kan? Pak Usu tak kat bilik. Anak-anak saudara datang. Dia nak balik, Pak Usu akan masuk bilik anak songkok. Baru Pak Usu salam dia orang. Anak-anak saudara datang, Pak Usu tak akan berdiri. Pak Usu akan duduk. Dan diorang salam Pak Usu kena macam ni. Ni cara dia. Bukan salam gini, selamat raya Matuk. Maaf saya batin, bukan. Gosok-gosok. 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 Balik-balik gitu je. Along yang kadu ni buat. Apa dia buat dengan nyai ni kita tak cari. Tak boleh Long. Nyai kau mesti duduk atas. Ya, dia buat gitu. Dia duduk bawah. Memang kena gitu. Ambil songkok. Kena. Amak-amak duduk atas. Ni sampel yang pusat duduk dalam sampel. Tak boleh bangun Tuan. Along lah. Along duduk atas. Along. Pak Busu duduk, Along buat macam mana? Duduk dulu panggil. Dia tahu. Dia buat macam mana? Boleh. Dia buat macam mana? Nampak tak? Dia kena gini, dua tangan gini. Dia pakai songkok, Pak Busu pun kena pakai. Dia kalau dia pakai, Pak Busu tak pakai pun tak boleh. Both party must pakai. Betul. Okey. Salam, jangan cakap selamat raya maaf zatin baru tak. Kena luarkan. Macam mana biasa dia cakap selalu dengan nyai? Selamat raya maaf saya batin. Saya minta maaf apa salah silap Kita makan minum tak halalkan, doakan anak. Tak, ini cara kaedah dia. Dan kita orang tua pun, okeylah tak apa. Jangan gitu.
Kita pun doakan dia. Dia nak naik, Pak Busu pun sama juga. Pak Busu pun manusia biasa. Mungkin Pak Busu pun ada silap dan salah yang Pak Busu tak perasan. Termakan, terminum pun Pak Busu minta halalkan. Doakan juga Pak Busu. Gitu cara dia. Ini kaedah dia tau. Kena duduk berlutut dalam lantai, bukan berdiri. Satu. Nombor dua, dia dah salam, dia kena cium tangan Pak Busu. Bukan dia tengok ini. Banyak tak anak-anak juga. Banyak. Ini teknologi baru ah. Kita nak tengok demam tidak. Ini teknologi baru ah. Saya dah lupa. Dia suruh check temperature. Okay, korang tahu tak ini budaya datang dari mana-mana? Tunjukkan dia. How Daddy salam. From where datang? Covid lah, check temperature. This is Kristian budaya yang dia daripada mana? Kristian Filipin, Pinoy yang bawa ke Singapura. Daddy, see. Korang tahu Kristian, Filipin, Pinoy budaya. Macam gini korang salah. Jadi Pinoy dah terlalu banyak kat Singapura. Pinoy bawa ni budaya budak-budak Melayu kita pun main ikut. Tapi ini Kristian punya budaya. Korang pernah pergi New Zealand? New Zealand punya budaya salah macam mana? Nah, gini. Kepala, dahi dengan dahi. Betul. Dahi ke hidung. Gesek hidung. Ini gesek hidung. Ini budaya dia orang. Habis yang ada jom hidung ni dia. Ha? Kat airport dia nampak gini hidung. Ada pula kat airport. Ada. Okey, ini budaya budaya satu. Nombor dua, nak salam cium tangan. Ikut adab kita, salam cium tangan bukan cium gini dia. Hirup tangan dia. Ambil keberkahan tangan dia. Ada ulama-ulama tasawuf bukan saja kat depan tangan dia. Ini kalau habis-habis Ustaz. Ya. Dah tengok? Kenapa? Sebab tangan ni telapak ni selalu doa. Nak ambil keberkahan doa dia tu. Kita nampak Habib, kita kena salam cium tangan macam tu. Kenapa? Bukan bersayang Habib ni. Betul. Habib, apa makna Habib? Dia ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Sasilah dia cucu cicit ke berapa tak kisahlah, tapi dia ada keturunan. Maknanya apa? Dia punya sasilah, kita punya keturunan orang Banjar. Dalam darah kita ni ada darah Banjar untuk dalam darah dia Habib ni pun tak banyak sikit kalau DNA ada darah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita cium. Sebab kita rindu pada Nabi Muhammad SAW, bukan rindu pada Habib ni. Ini adab. Baru datang keberkahan dia. Kita jarang nak salam cium tangan. Tak gini adalah. Tak boleh, kita kena latih. Nak? Okey, dapat? Itu antara adab bersalaman. Kurang asam. Okey, lagi apa lagi adab? Pak Uzi dah bilang minggu lepas, jangan datang malam-malam buta, 12 malam, 1 pagi datang rumah orang nak berehat dan sebagainya. Tak, datang ziarah rumah orang tua. Dia level orang tua sepupu is okey. Sepupu, cousin is okey. Level mak kita keratas. Kalau mak, makcik apa kita nak ziarah rumah dia orang, nenek kita ada jahit kan, nyai kat batuk kanan. Jolok dah dengan ringan sikit. Tak? $10-20 pun tak apa. Jangan tak kasih dia lebih. Jangan tak kasih. Biasa korang dah kerja. Kalau korang sekolah lagi is okey. Dah kerja, masuk dalam envelope $10-20. Dia pun tak minta. Dia tak minta, kita kasih. Jangan ada apalah, anak-anak dia lain dah kasih. Itu antara dia dengan anak dia lain. Antara kita dengan mak saudara kita. Antara kita dengan nenek kita. Ini antara kita dengan, itu dia sama anak dia pasal. Nah, sebab daripada memberi ni lah keberkahan doa ni kita tak tahu. Mungkin keberkahan kita ni antaranya doa dia orang. Kita tak nampak. Sebab jangan main-main buat doa. Doa ni benda yang very important. Doa yang memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Lagi apa lagi? Ada macam masuk kalau dia tak dapat, jangan. Yang dapat masih okey lagi. Waktu maghrib budak kata main jangan datang. Kalau yang rapat masih okey. Kita boleh tumpang solat. Yang tak boleh ni datang waktu maghrib tapi tak nak tumpang solat. Itu yang tak boleh. Itu yang. Tapi kalau nak tumpang solat rumah orang segan. Cari rumah yang kita rapat. Dia patient duduk tu pergi waktu maghrib boleh tumpang solat. Jangan balik. Kenapa maghrib orang fokus sebab maghrib waktu singkat. Isyak masih okey, balik 11 malam pun masih boleh solat isyak lagi. So kena atur lah kita punya apa dia panggil time management. Kita nak pergi rumah siapa share gitu kan. Ini semua dia. Maka kita ada anak-anak kecil-kecil cucu kita kan. Try train tu orang. Ini tanggungjawab kita ni train.
Kalau dapat envelope jangan buka kat depan rumah orang. Bawa balik. Ini ada. Kan? Makan, minum. Okey, budak kan kadang-kadang tumpahkan air, kadang gelas pecah. Kita anak kita kena kawal. Tapi bisa kata tak dapat kawal masih lagi tumpah, orang rumah tu kena redha juga. Ini budak. Janganlah marah, katakanlah orang tua. Kalau orang tua pecahkan memang pecah kepala dia. Kan budak. Jadi kita mesti pakai otak lah. Okeylah, tidak tak apa. Jadi kalau kita beli gelas adik cantik 10 biji, be prepared lah 1-2 biji pecah tak apa. Itu biasa lah. Tak berapa lama kau nak pakai gelas ni, kau boleh bawa mati pun gelas ni. Okay, apa lagi ada? Nak share tentang apa? Your experience. Ahmad Tok, macam mana your experience so far berjalan raya? Apa yang tak nampak? ada, my experience kau nak pakai bilik air orang lah, kita ada anak Pampers jangan buang kat bilik air orang, buang sekali kat tong sampah ataupun ambil beg plastik, buang lah kat mana ke bawah ke. Sebab apa, pernah berlaku bila orang balik, Pampers ni dalam 7 ke 6 Pampers kat toilet. Aku yang suka buang, ataupun mak muka aku yang suka buang. Datang dia saya cibuk dan tinggal. Dia sedeni. Kita kan satu hari. Bila nak balik, orang dah balik, ya Allah bacanya paper. Ambil keluarkan pada toilet. Rumah tu pun bukan kita pay cleaner tu lah. Dah pergi toilet. Kesian orang tua kat rumah kan. Tolong flush lah, flush. Jangan tinggalkan benda tu terapung. Tak, ni pampers budak. Pampers. Itu semua kena automatik lah. Pampers budak. Benda-benda ni penting lah. Sebab daripada adab ni lah yang datang keberkahan kita dalam kehidupan sebenarnya. Kalau kita dah praktis sebulan dalam puasa, tiba-tiba masuk raya je macam perangai sebab kita buat dapat dosa. Dan satu kalau dah sebulan siapa tak makan, tak minum, tak itu, tak ini gitu. Dia tiba-tiba korang just wasted gitu je korang punya ibadah bulan Ramadan. Okey, lagi satu kalau rumah ni sempit, kita dah datang, habis ada orang datang, kita minum apa? Assalamualaikum. Automatik. Automatik lah. Kita jangan duduk makan. Kadang-kadang mohon tu kecil kan. Tahun ni nak kena booking hari je. Tahun ni kena booking hari je. Hari apa boleh dapat. Kita take turns lah. Keadaan. Keadaan. Orang ni dia on timing. Maximum 5 ya. Banyak lagi kita nak share banyak ada adab yang kita selalu ambil ringan. Ambil ringan. Kita ni orang muda, jadi kita nak belajar makan. Jangan terus buka tempat kuih tu automatik. Tunggu orang sound. Ya, buka lah kuih tu, buka baru buka. Kadang-kadang orang datang rumah kita ni, kadang-kadang tuan rumah pun ada masak-masak juga. Jangan masak apa ni Nadia, jangan sibuk. Apa ada kat atas meja bahan pedal tu lah. Jangan nak pergi buka dapur orang masak apa. Kadang-kadang ada orang masak-masak kan. Itu dia masak. Kalau dia nak kasi kita makan, dia akan keluarkan. Kalau dia tak kasi, kalau dia tak keluarkan, automatik lah. Untuk orang lain dekat ni dia masakkan untuk kita. Kadang-kadang meja selalu ada meja sofa, ada meja table dining kan. Sila duduk, dia tunjuk kita sofa. Duduk meja sofa, jangan duduk kita sini. Kita kat sana kuih banyak, duduk kat sana. Jangan. Kat mana yang dia flower, kat situ kita duduk. Kalau dia biarkan duduk lah mana-mana, sana boleh, sini boleh. Baru kita rasa mana selesa kita duduk lah. Tapi ada orang dia tak cakap gitu. Sini lah duduk, dia tunjuk meja sofa. Tapi kita pula jelas, meja dining juga banyak kuih. Kita nak duduk tempat banyak kuih pula. Itu membuat adab lah. Lagi ada apa lagi? Nak share? Ada? Orang suruh halau kucing. Orang suruh halau kucing. Halau kucing kan? Atau takut kucing? Ada yang orang takut kucing satu family. Ataupun ada asthma lah whole family. Kalau tu sembunyikan lah kucing, orang datang. Ada yang sembunyikan, ada yang suruh baik-baik sembunyikan. Ada pula yang macam, apa ni? Macam the way we approach. The way we approach. Alamak, saya takut kucing lah. Cakap baik-baik, orang faham. Jangan marah, hamput kucing orang tu, marahlah orang. Kan? Itu the way we approach. Kita punya bahasa nak jaga. Jangan main bo je lah. Tak orang tak kita lah. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga kita akan baca istighfar lagi. Soalan Nazim. Kita akan baca Apa soalan Nazim tadi? Pasal sebab saya istighfar ni adalah penghulu kan.
Ustaz. Mulu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ya mudah-mudahan dengan bacaan istighfar ini dosa kita juga akan terampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikut ayat kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.